Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bertemu kita kembali. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Pendidikan Islam tahun 1, bidang sirah, kenali keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah. Mudah-mudahan kita dapat berselawat sepanjang masa. Kita mulakan juga pembelajaran kita dengan doa belajar. Mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Ta'ala. Seterusnya diturunkan rahmat dan berkat kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita lihat satu persatu. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama menyatakan nama cahaya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya mata ini ataupun anak. Yang kedua, menjelaskan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga baginda. Seterusnya, menyenarai cara-cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Seterusnya, menyenarai kepentingan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berkeluarga. Baiklah, marilah sama-sama kita menekan butang langgan ataupun subscribe channel saya dan jangan lupa untuk tekan butang loceng sekarang. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada video-video pembelajaran terkini yang akan datang. Mudah-mudahan anda tergolong antara orang yang terawal mendapat notifikasi video pembelajaran yang terkini daripada channel saya. Terima kasih atas sokongan anda semua. Mari kita teruskan dengan cahaya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa semuanya? Ada 7. Yang pertama iaitu Qasim, yang seterusnya Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. 3 lelaki, 4 perempuan. Ada lagu yang berkaitan dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan apabila kita nyanyi dapat mengingatkan kita lagi dan seterusnya dapat menimbulkan lagi rasa kasih dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Jadi sekiranya kamu semua ingin hafal lagu ini, boleh kembali kepada minit yang tadi. Mudah-mudahan dapat diulang secara berterusan dan dapatlah ingat berapa orang lelaki, berapa orang perempuan, siapakah mereka, semuanya hanya di hujung lidah. Tak perlu lagi nak buka buku, okey, nak tengok siapa namanya. Okey, benda mudah kita mudahkan. Seterusnya
kita lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga baginda. Dinyatakan beberapa akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan apabila kita belajar, kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah akhlak bertanggungjawab. Nabi Muhammad SAW sering membantu isteri-isteri baginda melakukan kerja-kerja di rumah dan melayan mereka dengan adil serta lemah lembut. Jadi, apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah tanggungjawab ini? Kita, walaupun masih lagi darjah 1, kita boleh juga membantu kerja-kerja di rumah. Sapu rumah, basuh pinggan, bukanlah dinamakan dera, tetapi kita membantu ibu kita melakukan kerja di rumah atau ayah kita melakukan kerja di rumah. Apabila kita buat, itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan pahala, serta mestilah bersikap adil dengan adik-beradik kita. Jangan berebut untuk main permainan, sama-sama, ataupun makanan juga kita jangan berebut, sikit sama dirasa, banyak sama dikongsi. Seterusnya mestilah mengamalkan sikap lemah lembut, jangan berkasar terhadap ahli keluarga kita. Jadi diharapkan dapat dicontohi akhlak Rasulullah ini dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Seterusnya akhlak Rasulullah ialah penyayang. Setiap kali Nabi Muhammad SAW melihat anaknya Fatimah datang, baginda akan mengucapkan salam dan melayani dengan baik. Jadi kita juga perlu contohi sikap penyayang ini dengan ahli keluarga kita. Sayang ahli keluarga kita, melayan dengan baik. Jangan kita bersikap kasar, kerana apabila kita bersikap kasar dengan ibu bapa kita contohnya, akan menyebabkan kita terjatuh ke lembah dosa. Baiklah, kita teruskan lagi. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga baginda. Sabar. As-sabru minal iman. Sabar itu separuh daripada iman. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah memanjangkan tempoh sujud baginda ketika solat semata-mata kerana cucunda baginda Hasan dan Husain memanjat belakang baginda. Solat kita tak batal kalau ada adik kecil panjat belakang mak atau ayah kita. Jadi bila kita solat, ada lagi adik yang tak faham tu main-main depan kita waktu kita solat, janganlah kita marah, tetapi cubalah kita bersabar seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tunjukkan. Baiklah. Dan secara tidak langsung juga apabila hari-hari melihat kita solat, adik kita juga akan ikut sama. Dan kita juga mestilah bersabar dalam kehidupan kita, kerana semua itu datang dari Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah Ta'ala juga. Orang-orang yang sabar merupakan orang-orang yang berjaya. Dan kita lihat apakah akhlak Rasulullah SAW terhadap keluarga baginda. Tegas. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seandainya anaknya Fatimah melakukan kesalahan, dia tetap dihukum. Jadi dalam keluarga kita, apabila kita nampak adik-beradik kita, contohnya dah masuk waktu solat masih lagi bermain dengan game, jadi kita panggil, ajak solat. Kalau adik kita tak nak dengar juga, kenalah bertegas, janganlah kita biarkan. Kan boleh sambung main game lepas solat, betul ataupun tidak. Jadi kita teruskan lagi. Mudah-mudahan dengan beberapa akhlak yang disenaraikan ini dapat dicontohi sama-sama kita. Kita lihat apakah cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.
Okey, keluarga yang bahagia ini keluarga yang diimpikan oleh semua. Jadi mesti ada cara-caranya. Yang pertama, mestilah ada sifat sayang menyayangi. Barulah keluarga kita menjadi bahagia. Sayang inilah yang menyebabkan kita rasa lebih rapat dengan ahli keluarga kita dan seterusnya menjemput berkat juga sebab dengan kasih sayang kita di dalam keluarga dan menjadikan keluarga kita bahagia. Yang kedua ialah mesti ada sikap saling membantu. Bila kemas rumah sama-sama, okey, kemas ke ataupun buat kerja rumah ke, semualah mesti dilakukan secara sama-sama. Okey, jadi dapat mendekatkan lagi hubungan kita sesama adik-beradik dan sekurang-kurangnya juga yang berat itu akan jadi lebih ringan. Okey, apa yang berat? Istilah tugasan yang ada di rumah. Ya. Kita dah makan tu, jangan letak pinggan saja di sinki, kita tunggu kakak kita yang basuh atau mak kita yang basuh. Kita juga kena belajar basuh pinggan. Okay? Lama-lama nanti pandailah. Tak semua orang tiba-tiba buat jadi pandai. Okay? Bila kita dah besar baru nak basuh pinggan, itu dah terlambat. Jadi urat-urat kita ni akan menjadi kejung. Nak buat pun rasa macam leceh lah benda ni. Kerana apa? Kerana tidak dimulakan dari awal. Okay? Semua perkara yang kita lakukan mestilah dilakukan lebih awal. Kerana bila kita dah besar, kita tidak akan kekok melakukan sesuatu. Seterusnya, apakah yang seterusnya? Saling menghormati. Baiklah, walaupun kita abang, kita hormat adik-beradik kita. Okey? Hormat ayah ibu kita. Tunjukkan contoh yang baik. Barulah keluarga kita bahagia. Seterusnya ialah saling menasihati. Okey? Kita sayang ahli keluarga kita, kita saling menasihati. Kerana nasihat itu merupakan salah satu daripada benda ataupun yang sangat berharga, kerana nasihat itu merupakan salah satu apa yang kita boleh sedekahkan. Okey, nasihat juga sedekah menerusi lidah. Jadi apabila kita sudah menasihati adik-beradik kita ataupun ahli keluarga kita, itu pun merupakan salah satu sedekah menerusi lidah. Okey, dan juga dapat pahala lah seterusnya. Dan apakah yang seterusnya? Iaitu mestilah saling menghargai. Kita menghargai ahli keluarga kita, bukan saja kita ingat masa hari jadi sahaja kita beli kek. Okay? Kita hargai ahli keluarga kita hari-hari. Okay? Sama-sama kita buat kerja rumah, kemas rumah waktu PKP ni, kemas tempat tidur. Okay, kita belajar untuk kemas rumah. Jadi bila rumah kita kemas, lebih selesa. Bukankah anda juga yang untung? Okay, rumahku, syurgaku. Baiklah, kita teruskan lagi dengan kepentingan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad dalam keluarga. Apakah kepentingannya? Yang pertama, mendapat pahala. Yang kedua, saling mengasihani atau saling mengasihi, saling sayang menyayang ataupun saling menyayangi antara satu sama lain dalam ahli keluarga kita. Seterusnya menjadikan sunnah ini menyebabkan kita lebih berdisiplin dan seterusnya menjamin kebahagiaan hidup. Okey? Kebahagiaan dalam hati kita, kebahagiaan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Seterusnya, apakah kepentingan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad dalam keluarga ini? Okey, saling mengambil
berat kerana sunnah ini menjadikan kita orang yang tidak mementingkan diri kita sendiri, malahan menjadikan kita insan yang bermanfaat kepada manusia lain. Bukankah sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat kepada orang lain? Itulah sebaik-baik manusia. Seterusnya ialah bekerja sama. Kepentingan mengamalkan sunnah Nabi ini menjadikan kita lebih bekerjasama dalam sesuatu perkara. Apakah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu tadi? Salah satunya yang menyebabkan kita boleh bekerjasama bukankah daripada nilai tanggungjawab? Jadi secara rumusannya, Nabi Muhammad SAW ialah contoh yang terbaik dalam kehidupan berkeluarga. Kasih sayang membawa bahagia dan membawa kita ke syurga. Akhir sekali, marilah sama-sama kita nilai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siapakah cahaya mata Rasulullah SAW? Ada berapa lelaki, berapa perempuan? Siapakah nama mereka? Dapatkah kamu nyatakan? Jika tidak, ulang kembali video ini. Seterusnya, menjelaskan akhlak Rasulullah SAW terhadap keluarga baginda. Apakah contoh-contoh akhlak Rasulullah yang boleh kita contohi dalam kehidupan seharian? Sekarang, bolehkah kamu kaitkan? Seterusnya, menyenarai cara-cara untuk mewujudkan keluarga bahagia. Apakah cara untuk mewujudkan keluarga bahagia tadi? Adakah kamu ingat? Dan seterusnya, yang terakhir sekali, dapatkah kamu nyatakan kelebihan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam keluarga? Jika kamu dapat senaraikan, Alhamdulillah. Maka akhirnya segala yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, yang lemah dan buruk itu datang dari diri saya sendiri. Seterusnya, terima kasih saya ucapkan kerana anda semua sudi untuk tekan langgan, subscribe channel saya. Nak lagi tu tekan loceng. Jadi terima kasih kerana sudi berbuat demikian. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sehingga untuk itu kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.